Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah berutusan tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan Tuan Yang Terutama di Right Honourable Boris Johnson MP Perdana Menteri United Kingdom, ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat United Kingdom bersempena dengan ulang tahun Jubli Platinum dan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II. 296 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara itu pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 296 kes baru telah dilaporkan, iaitu 295 kes hasil ujian ART dan 1 kes adalah hasil dari 162 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 148,970 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala 1 kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 210 kes telah disahkan sembuh, yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 147,064 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 1,683 kes. Iaitu 5 kes sedang dirawat di hospital, manakala 1,678 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Oleh kerana semua pusat vaksinasi tidak beroperasi semalam, statistik terkini program vaksinasi kekal seperti yang dinyatakan dalam sidang media semalam, iaitu 81% untuk kanak-kanak di dalam kumpulan umur 5 hingga 11 tahun yang telah mendapatkan dos pertama vaksinasi COVID-19 dan 48.8% juga yang telah mendapatkan dos kedua. Sementara itu, 70.6% rakyat dan penduduk negara ini telah menerima 3 dos vaksin. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga menjelaskan tentang penganalisaan gene sequencing yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan terus membuat penganalisaan gene sequencing bagi mengenal pasti jenis varian COVID-19 yang dikesan di negara ini, walaupun dalam situasi sekarang di mana kes-kes harian telah pun menurun. Sejak awal bulan Januari 2022, sebanyak 1,593 sampel dari kes-kes positif COVID-19 telah melalui ujian gene sequencing, di mana 87.9% daripada sampel-sampel berkanan didapati daripada varian Omicron. Dalam pada itu, 1 kes telah dikesan bagi varian Omicron BA.4. Kes tersebut tiba di negara ini daripada Afrika Selatan pada 25 April 2022 dan hanya mempunyai simptom yang ringan. Pada masa ini, kes tersebut telah pun sembuh sepenuhnya. Secara global, jumlah kes varian Omicron BA1 dan BA2 adalah lebih tinggi dari jumlah kes varian BA4 dan BA5. Oleh itu, kemasukan kes varian BA4 dan BA5 tidak dijangkakan akan menyebabkan peningkatan kes yang signifikan di negara ini. Dengan adanya kemasukan varian Omicron BA4 ini, orang ramai dinasihatkan untuk tidak merasa cemas atau khawatir. Kementerian Kesihatan akan sentiasa memantau perkembangan COVID-19. Di samping itu, orang ramai adalah disarankan untuk mengikuti SOP-SOP yang ada pada masa sekarang.
Wakaf boleh dan telah mendatangkan manfaat yang besar kepada masyarakat umat Islam sepanjang sejarahnya di mana-mana jua, hatta di negara-negara bukan Islam dan komuniti minoriti. Menteri Hal Ehwal Ugama menjelaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Persidangan Wakaf Antarabangsa bersempena Brunei Media Conference and Exhibition MYCE 2022 kemarin. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, zakat wajib dibayar dan dikutip pada waktu-waktu tertentu menurut halnya dan pada kadar tertentu menurut jumlahnya serta menurut jenis-jenisnya. Perlu juga diingat, dihargakan. Kita mengingat dan menghargakan betapa pelaksanaan wakaf sejauh ini, apapun pelaksanaannya ataupun pengurusannya, masih konvensional atau sebagainya, tapi wakaf patut disebut dan dihargakan, telah menyumbang kepada negara, khasnya mengurangkan belanjawan kerajaan. Dengan adanya sumbangan berupa wakaf daripada orang ramai bagi satu keperluan, maka dengan sendirinya ia tidak memerlukan peruntukan kewangan kerajaan bagi keperluan tersebut. Persidangan dirasmikan bersama oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Dato' Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tema persidangan merealisasikan pelaksanaan dan pengurusan wakaf secara komprehensif. Bahawa wakaf memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi. Semasa persidangan, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri membentangkan kertas perdana bertajuk Wakaf dan Pembangunan Sosioekonomi, diikuti dengan pembentangan kertas utama satu bertajuk Kerangka Memperdanakan Semula Wakaf dalam Peradaban dan Tamadun Nusantara 7.0 secara maya oleh Datuk Dr. Muhammad Ghazali Muhammad Noor, Timbalan Setiausaha Agung Forum Zakat dan Wakaf Malaysia. Antara pengisian persidangan pameran Minggu Islamik Brunei MYCE 2022 yang memuatkan klinik wakaf. Pameran 4 hari sehingga 4 Jun ini dikendalikan bersama bahagian wakaf Jabatan Majlis Ugama Islam Brunei, Kementerian Hal Ehwal Ugama, UNISA dan Kupu SB. Tahun ini 4 institusi wakaf dari luar negara menyertai pameran. Diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Persidangan dikelolakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama Kupu SB dan UNISA. Pada sebelah petang kemarin, persidangan wakaf antarabangsa diteruskan lagi dengan pembentangan 3 kertas kerja utama. Hadir Pengiran Datu Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kertas-kertas kerja utama bertajuk Wakaf Korporat, Modal, Tadbir Urus dan Cabaran Pelaksanaan, Wakaf Pembiayaan Pembangunan Ummah, Pengalaman Singapura dan Integrasi Tabung Kewangan Sosial dan Komersial masing-masing disampaikan oleh pembentang dari Malaysia, Singapura dan Indonesia. Krisis dan ekonomi shock. Kenapa ini terjadi? Karena sebagian besar. Sementara itu, bersempena dengan persidangan wakaf antarabangsa, malam tadi diadakan majlis resepsi. Majlis berlangsung di Hotel Rizkon International Gadong. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib, Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datu Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Ali bin Haji Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri serta para perwakilan asing ke negara ini. Majlis bertujuan bagi meraikan dan menghargai para pembentang, peserta pameran dan penaja-penaja dalam menjayakan persidangan wakaf antarabangsa sempena Brunei MYCE 2022. Persidangan wakaf antarabangsa bersempena dengan Brunei MYCE 2022 antara lain bertujuan untuk meningkatkan kefahaman mengenai wakaf dan peranannya secara komprehensif dalam menjana dan menstabilkan ekonomi serta menyerlahkan keistimewaan dan kelebihan institusi wakaf sebagai agen pembangunan ummah. Sebenarnya kita juga menganjurkan persidangan ini sebenarnya ialah untuk kita memberikan lagi kefahaman yang meluas kepada masyarakat supaya masyarakat akan lebih aktif ataupun proaktif dalam melibatkan diri dalam wakaf ini. Kerana wakaf ini tidaklah semestinya kita memerlukan aset yang besar ataupun mempunyai harta yang begitu banyak. Namun sesiapa juga boleh berwakaf sebenarnya. Apatah lagi, lebih-lebih lagi kepada orang yang mempunyai kemampuan yang lebih. Gleneagles, JPMC, Sdn Bhd dan Kementerian Kesihatan terus mengukuhkan kerjasama khususnya dalam bidang pencegahan dan promosi kesihatan menerusi penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU. Majlis diadakan di Tarindak di Polo Royal Brunei Polo and Riding Club, Jerudong. Menyaksikan penandatanganan ini, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menandatangani MOU bagi pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Dr. Ang Swee Hoi, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Sementara Gleneagles, JPMC Sdn Bhd diwakili oleh Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Peter Tay. Dengan penandatanganan MOU, cek berjumlah RM250,000 disampaikan oleh Dr. Peter Tay kepada Menteri Kesihatan yang akan digunakan untuk meneruskan dan memperkukuhkan 3 buah program usaha sama kedua belah pihak.